Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sambung muka surat 130 jilid 1 kitab Bahrul Madhi, persoalan 339. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masalah anjing itu najis, apa dalil? Kita masih dalam persoalan kenajisan anjing. Maka pada malam ni, pada masalah 339, kata Syekh Idris Al-Marbawi, anjing itu najis, apa dalilnya? Kalau para ulama, seperti kita dah terang sebelum ni, para ulama mazhab Syafi'i berpandangan anjing itu najis. Jadi sekarang apa dalil dia? Demikianlah para ulama. Bila mereka nak menyatakan sesuatu hukum, maka mereka akan datangkan dalil. Dalil ni maksudnya bukti. Dalil ni maksudnya bukti ataupun petunjuk yang dipegang untuk mengatakan sesuatu hukum. Lalu bila ulama mazhab Syafi'i mengatakan anjing itu najis, apa bukti dia? Apa dalil dia? Lalu kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia menukilkan perkataan ulama. Ini perkara yang penting kita semua kena pelajari dan kita semua kena hayati dan kita amalkan. Kita akan tengok bagaimana para ulama berhati-hati untuk menyatakan sesuatu perkara, sehingga mereka ni biasanya mereka tidak akan menyebut sesuatu perkara, melainkan mereka akan sandarkan kepada orang yang sebelum daripada mereka. Biasanya macam tu para ulama. Sehingga kan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dianggap begitu tinggi kedudukan di dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi itu sendiri, kata para ulama dalam kitab Majmu' tu, dia ambil perkataan Al-Imrani di dalam kitab Al-Bayan fi Madhhab Syafi'i, lebih kurang macam tu tajuk kitab dia. Al-Imrani iaitulah orang yang meninggal sebelum daripada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi hanya menukilkan perkataan Al-Imrani. Ada yang kata sedemikian, nak gambarkan bagaimana ulama walaupun melaut penguasaan mereka terhadap ilmu, tetapi mereka tetap berhati-hati, sehingga para ulama mereka berkata, la tatakallam fi mas'alatin laysa fiha laka imam. Jangan kamu sebut satu persoalan dalam satu persoalan yang mana kamu tak ada ikutan dalam persoalan itu. Pastikan sebelum kita, ada orang sebelum kita dah cakap perkara itu, terdiri dari kalangan imam, terdiri dari kalangan ulama yang diikuti. Jangan kita jadi orang pertama sebut perkara itu. Suatu kita tengok perkara itu dipraktikkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam kitab dia ni. Bila dia sebut satu perkara, kemudian dia kata Nawawi, kata Syafi'i, kata orang ni, kata orang tu, maka dia menukilkan perkataan ulama yang lebih awal daripada dia. Lalu untuk mendatangkan bukti ataupun dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan anjing itu najis, Syekh Idris Al-Marbawi dia datangkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan kata dia, kata Nawawi, dengan hadis yang di dalam masalah 335 itulah menunjukkan zahir bagi mazhab Syafi'i dan lainnya radhiyallahu anhu daripada mereka yang berkata dengan najis anjing itu kerana bahawasanya taharah itu adalah ia daripada hadas atau najis. Maka pada bejana di sini tiada ada hadas padanya, maka ta'yinlah najis. Kata Al-Imam An-Nawawi, hadis yang Syekh Idris Al-Marbawi letak pada bilangan 335 yang kita baca pada minggu lepas, iaitu Nabi memerintahkan, Nabi kata, idza walagha, apabila seseekor anjing menjilat bekas makanan kamu ataupun bekas kamu, maka hendaklah kamu cuci bekas tersebut dengan 7 kali basuhan. Yang pertamanya bersama dengan tanah. Nabi sebut sedemikian. Jadi berdasarkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi kata, hadis ini menunjukkan, zahir hadis ini menunjukkan najisnya anjing. Sebab apa? Kerana perintah taharah, perintah bersuci dari dua perkara. Sama ada dia junub, dia berhadas, ataupun dia najis. Itu sahaja. Perintah bersuci ni sama ada disebabkan hadas atau disebabkan najis. Itu saja. Tetapi sekarang masalah, Nabi kata, faghsilna, basuh jilatan anjing. Basuh apa tu? Basuh jilatan anjing tu maksud apa? Basuh bekas yang dijilat anjing. Persoalan dia, bekas tu ada hadas ke tak ada? Tak ada bekas, tak ada hukum hadas pada bekas. Maka mesti kita faham, perintah basuh tu menunjukkan jilatan itu najis. Kerana dia kena pada bekas. Bekas tak ada hadas. Maka yang ada, iaitulah perpindahan kenajisan anjing tu kepada bekas. Maka kita kena basuh. Maka bila perintah membasuh bekas menunjukkan najis itu, anjing itu najis.
nak sebut lagi najis itu anjing. Menunjukkan anjing itu najis. Itu dalil mazhab Syafi'i. Maka jika dikatakan orang bermula maksud taharah di sini ialah taharah lughah sahaja. Ada orang kata, siapa dia? Barangkali dia maksudkan mazhab Maliki, yang mengatakan najis, anjing itu tidak najis. Jadi taharah tu nak faham apa? Suruh bersih itu maksud apa? Kalau ada orang kata taharah di sini membawa maksud lughah sahaja, bukan taharah dari sudut syarak. Taharah ni dari sudut lughah membawa maksud membersihkan. Dia tidak ada apa kita sebut? Dia tidak ada pengaruh syarak di situ. Sekadar untuk menghilangkan kesan anjing. Kalau kita kata dia hanya dari sudut lughah, maka jawabnya, maksudnya bukan dia nak maksudkan najis, tapi hanya nak habaq kata bersihkan saja. Maka jawabnya bahawasanya ditanggungkan lafaz itu atas hakikatnya yang syar'iyah, didahulukan atas lughawiyah. Ni benda usul, ni usul fiqh dalam pengajian usul, dia ada kita bincang perkara itulah. Dalam pengajian usul, antara perkara yang dibincangkan iaitulah haqiqah dan majaz. Haqiqah dan majaz, hakikat dan majaz ni dalam kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sesuatu perkataan, tuan-tuan, dia mengandungi maksud, apa maksud yang terkandung pada perkataan. Sebagai contoh, singa. Apa maksud singa? Dari sudut lughah, singa itu ialah seekor binatang buas, berkaki 4, makan orang, sebagai contohlah. So, itu dari sudut lughah. Tapi kadang-kala perkataan singa itu digunakan maksud selain daripada binatang buas. Ada? Ada. Sebagai contoh, maedah singa tu. Kan? Maedah singa tu. Maksudnya apa? Bukan singa yang mari, tapi orang yang mari. Itu contoh. Jadi singa dari sudut lughah binatang buas yang berkaki 4. Tetapi kadang-kala pada uruf penggunaan masyarakat, dia memaksudkan orang yang garang. Dalam bahasa Arab kena selesaikan perkara tu. Apabila Allah Ta'ala menggunakan sesuatu perkataan dalam Al-Quran, apabila hadis Nabi menggunakan sesuatu perkataan dalam Al-Quran, perkataan tu ada maksud apa? Jadi kalau kita bahas dalam taharah ni, ada maksud hanya sekadar bersih, membersihkan. Ada juga membawa maksud yang di samping bersih, dia juga memikul maksud najis. Itu yang boleh kita faham daripada perkataan Syekh Idris ini. Jadi kaedah sebut haqiqatus syar'iyyah muqaddamah 'ala al-haqiqatil lughawiyah. Maksud yang sesuatu perkataan yang digunakan oleh syarak dengan maksud tertentu didahulukan berbanding maksud pada bahasa. Boleh faham? Jadi kita tanya, taharah yang Nabi maksudkan ni taharah pada lughah ke pada syarak? Kalau ada andaian kemungkinan lughah, kemungkinan syarak, maka kita mesti faham dahulukan maksud itu maksud syarak pada syarak, iaitulah mengandungi maksud memberitahu benda tu ada najis juga. Itu maksud kepada perkataan dia ni. Jawab kepada orang yang kata taharah itu pada lughah sahaja, maka jawab dia iaitulah kaedah, iaitulah dalam pengajian usul kata haqiqatus syar'iyyah muqaddamatun 'ala al-haqiqah al-lughawiyah. Itu yang dia nak terang dalam benda ni. Saya harap tuan-tuan fahamlah. Dalam usul macam itulah, pengajian usul ni dia berinteraksi dengan teks Al-Quran, dengan teks hadis untuk kita congkil hukum. Itu pengajian usul. Jadi dia sebut perkara usul. Jadi dalam kitab Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia ada menyentuh persoalan-persoalan usul. 340 masalah. Barang yang dijilat anjing jadi najis ia. Barang yang dijilat anjing jadi najis dia. Kata Nawawi, dan pada hadis 335 itu dalil atas menunjukkan barang yang menjilat anjing di dalamnya jadi najis ia. Maksudnya bekas yang anjing jilat, bekas tu menjadi najis. Dan jika adalah benda yang dijilatnya itu makanan yang cair, haramlah memakannya
kerana merunggahkan yang disuruh Nabi itu membuang-buang harta namanya. Apa hukum? Duk tak duk ada ayat tiba-tiba kita pergi buang. Apa hukum? Tak boleh membazir. Hatta Nabi SAW bukan sahaja melarang membuang air tanpa ada tujuan, itu membazir. Bahkan Nabi SAW juga telah melarang menggunakan berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwuduk. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi berlebih-lebihan ketika berwuduk dalam menggunakan air itu. Nabi kata tak boleh. Nabi tak bagi. Itu melampau, pembaziran. Apatah lagi duk tak duk tiba-tiba pergi buang air. Tapi sekarang dalam hadis ni, bila Nabi kata bila anjing jilat air, buang. Nabi kata buang air tersebut menunjukkan berpindah kenajisan anjing itu kepada air. Jadi kalau makanan atau minuman yang dijilat oleh anjing itu cair sifat dia, maka dia menajiskan makanan dan air tersebut. Apa bukti dia? Kerana perintah Nabi suruh buang air. Sedangkan buang air itu perbuatan pembaziran yang ditegah dalam agama. Tapi Nabi suruh, menunjukkan dia najis. Itu pandangan, dalil, bukti dan hujah di sisi ulama mazhab Syafi'i. Maka jikalau bukan kerana najis, tiadalah disuruhnya merunggahkannya. Kalau bukan najis, buat apa Nabi suruh buang? Sepatutnya Nabi kata, tak apa, air itu nak guna, biar, jangan buang. Apatah lagi di negara Arab yang kurang air. Tapi Nabi suruh buang, menunjukkan air itu najis. Menunjukkan air itu menjadi najis kerana berpindah kenajisan air anjing itu kepada air. Bahkan ditegahnya pula kita daripada membuang-buang harta, sedangkan Nabi tak bagi buang air. Air itu tergolong dalam harta. Inilah pada mazhab kita dan mazhab jumhur, inilah pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab majoriti ulama. Jumhur ialah merujuk kepada pandangan majoriti ulama bahawasanya najis barang yang dijilat di dalamnya oleh anjing. Yang mengatakan apa-apa yang dijilat oleh anjing yang bersifat cecair, maka dia najis. Dan tiada farak, tiada beza antara anjing yang diizin syarak memeliharanya dan tiada diizinnya. Anjing ni kita kena tahu, ada anjing yang agama benarkan untuk kita pelihara. Yang jelas di dalam hadis antaranya anjing untuk mengembala, anjing memburu, anjing menjaga kebun. Itu jelas dalam hadis. Sebahagian ulama kata itu saja anjing yang boleh dipelihara, tiga atau empat macam itulah. Anjing jaga kebun, anjing jaga binatang ternakan, anjing jaga anjing memburu. Itu saja yang boleh. Selain daripada itu tak boleh. Akan tetapi sebahagian para ulama tak melihat kepada zahir teks. Sebahagian ulama kata tak, kita kena tengok Nabi benarkan 3 atau 4 jenis anjing tu, apa tujuan dia? Iaitulah untuk menjaga kita, menjaga keselamatan, menjaga harta kita. Maka mana-mana anjing yang sifatnya sedemikian boleh dipelihara. Ada pula anjing yang ditegah untuk dipeliharanya, iaitulah selain daripada bertujuan memelihara. Pet tak boleh, anjing tak boleh, berbentuk pet tak boleh. Bela anjing buat apa? Saja nak seronok, tak boleh. Bela anjing untuk apa? Untuk seronok saja. Kami duduk letak di luar rumah. Luar rumah tak apalah, tapi tak masuk dalam rumah. Tak masuk dalam rumah. Kerana hadis Nabi SAW, man ittakhadha kalban, siapa yang bela anjing bawa masuk dalam rumah, yang qusu akan berkurangan setiap hari pahala dia sebanyak 1 qirat. Akan berkurangan setiap hari pahala dia 1 qirat. Bela anjing masuk rumah, pahala kurang setiap hari. 2 hari anjing tu dalam rumah, 2 qirat pahala kita berkurangan. Maksud berdosa ke tak berdosa? Ditegah ke tak ditegah? Ditegah ke tidak? Kenapa Nabi bagi tahu pahala berkurangan? Apa yang menyebabkan pahala berkurangan? Bukan disebabkan melakukan satu kesalahan. Maka tak boleh bela anjing masuk dalam rumah. Tak boleh bela anjing masuk dalam rumah. Kalau mazhab Syafi'i lagilah. Dan sabit di dalam hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada patung. Menunjukkan tak boleh buat masuk anjing ke dalam rumah.
Jadi majoriti ulama berpandangan anjing tu jenis anjing yang tak diizinkan bela ke, anjing yang diizinkan bela ke, seperti anjing menjaga keselamatan dan seumpamanya, sama saja hukum ni. Kalau dia jilat ayak, semua kena runggah buang ayak tu dan kena basuh 7 kali. Itu maksud perkataan Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab dia ni. Dan tiada juga farak, tiada perbezaan antara anjing di apa tu? Di daerah lah. Di dalam. Tiada beza farak, tiada beza antara anjing di darat atau anjing di dalam bandar dan negeri. Maknanya barangkali anjing liar kot. Tak kira antara anjing liar sama ada anjing dalam bandar ataupun anjing di dalam kampung dan seumpamanya. Kerana umum lafaz Nabi kata idza walagha fihi kalb. Anjing Nabi sebut kalbun. Kalbun tu umum, merangkumi semua yang bernama anjing, semua tu masuk dalam tegahan Nabi SAW. Dan pada mazhab Malik 4 kaul. Itu mazhab majoriti ulama yang pertama di atas tadi. Kemudian Syekh Idris dia sebutkan pandangan dalam mazhab Malik ada 4 pandangan. Pertama, sucinya. Pertama, pandangan dalam mazhab Malik, sebahagian ulama mazhab Malik berkata anjing ni suci, tak najis. Itu pertama. Dan najisnya, pandangan kedua kata anjing tu najis. Maknanya ulama mazhab Malik pun tak sepakat. Dan yang ketiga lah, suci baki minum anjing. Yang diizin memeliharanya tiada lainnya. Yang ketiga, pandangan yang ketiga mengatakan anjing yang boleh dipelihara, anjing untuk berburu, jaga rumah, jaga ternakan, jaga tanaman, baki minuman dia tak najis. Adapun selain dari anjing tu yang tak diizinkan dibela, jadi najis. Maka 3 kaul ini daripada Malik. 3 pandangan ini diriwayatkan dari Imam Malik sendiri. Mana Imam Malik tu sendiri ada 3 pandangan dia. Dan keempatnya, pandangan yang keempat dalam mazhab Malik daripada Abdul Malik bin Al-Majishun. Daripada Abdul Malik bin Al-Majishun. Nama dia Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majishun. Dia ni anak murid kepada Imam Malik, meninggal pada tahun 213 atau 214 Hijriah. Ni dia ni. Dikatakan ini antara tokoh ulama yang suka dengar lagu. Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majishun ni dikatakan dia antara ulama yang suka dengar lagu. Disebut di sini nama dia, pandangan yang keempat ni daripada Abdul Malik bin Al-Majishun. Dia Abdul Malik, nama sebenarnya Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majishun Al-Maliki. Dia bermazhab Maliki. Apa pandangan dia? Bahawasanya difarakkannya antara anjing apa tu? Antara anjing darat-darat dan anjing negeri, dan pada ialah disuruh syarak meronggahkan itu. Maknanya kalau anjing yang bukan di bandar, bukan di kampung, bukan di dalam negeri, yang kalau dia minum, yang tu yang kena buang. Ini pandangan yang keempat, dinisbahkan kepada Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majishun. Dia ni mufti di Madinah pada zaman dia. Syekh ni, anak murid Imam Malik rahimahullah. Maka ini semua muwafaqah atasnya di sisi kita. Maka ini semua, ini dia kata apa? Ini semua? Ini semua fakat. Maka ini semua fakat atasnya di sisi kita. Apa maksudnya? Muwafaqah ke tak muwafaqah? Muwafaqah ni sama, tapi tak sama lah. Jumhur ulama kata semua anjing. Yang muwafaqahnya satu pandangan yang kedua yang mengatakan najis. Pertama kata suci, kedua kata najis, ketiga kata suci baki minum anjing yang diizin dipelihara. Itu yang ketiga. Yang keempat, suci anjing yang apa kita? Yang pandangan Abdul Malik tadi ni. Difarak antaranya anjing darat dan anjing negeri, dan pada ialah disuruh syarak meronggahkan itu. Mana bukan semua anjing, sedangkan majoriti ulama kata semua anjing. Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa maksud dia ni. Tapi zahirnya nampak seperti tak sama sebenarnya di sisi Imam Malik dengan majoriti ulama. Wallahu a'lam. 341 masalah. Meronggahkan air minum anjing itu wajibkah? Apa hukum meronggahkan? Sekarang Nabi suruh basuh, betul.
Mazhab Syafi'i kata wajib. Imam Malik kata tak wajib. Kerana Imam Malik kata suruh basuh itu bukan membuktikan najis. Hanya sekadar perintah untuk taat. Bukan nak habaq kata najis. Mazhab Hanafi tuan tahu dia kata apa? Mazhab Hanafi dia kata kena basuh, tapi basuh 3 kali cukup lah. Itu Hanafi. Tapi Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi dia tolak. Yang saya faham tadi, baca tadi, dia macam tolak lah. Dia datangkan hujah-hujah para ulama menolak pandangan itu. Baik, merunggahkan air diminum anjing itu wajibkah? Kata Nawawi, bermula merunggahkan air diminum anjing itu padanya khilaf. Buang air yang bekas minum anjing itu ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Telah menyebutkan oleh kebanyakan ashab kita, yakni ulama dalam mazhab Syafi'i. Ashab ni dimaksudkan kepada ulama mazhab Syafi'i yang telah sampai yang ilmu mereka telah sampai di peringkat yang tinggi, sehingga mereka boleh berfatwa, sehingga mereka boleh mengeluarkan pandangan mewakili mazhab Syafi'i. Bahkan mereka boleh melaksanakan takhrij. Takhrij ni bukan takhrij hadis. Dalam ilmu hadis dia ada takhrij dia, maksud lain. Ni dia takhrij fiqhi. Takhrij fiqhi ni ulama yang telah sampai yang tinggi, alim, begitu alim, dia mampu mengeluarkan satu pandangan Imam Syafi'i tak sebut, tapi dia sandarkan kepada Imam Syafi'i berdasarkan kaedah dan usul yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum. Ashab ni bila dia buat satu hukum, kadang-kadang perkara isu yang berlaku setelah kewafatan Imam Syafi'i, isu tu isu baru, tak berlaku di zaman Imam Syafi'i. Jadi para ashab ni nak mengeluarkan hukum, mereka akan tengok bagaimana kaedah dan usul-usul Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i gunakan untuk mengeluarkan hukum. Lalu mereka menggunakan kaedah yang sama untuk mengeluarkan hukum, dan hukum yang mereka keluarkan itu dinisbahkan kepada mazhab kerana kedudukan mereka sebagai ashab, ulama yang begitu alim, begitu menguasai kaedah dan usul mazhab. Itu ashab maksud dia. Telah menyebutkan oleh kebanyakan ashab kita akan runggah itu tiada wajib ia kerana ainnya bahkan, betul, kerana ainnya bahkan sunat jua. Maknanya kebanyakan ulama mazhab Syafi'i berkata sedemikian, runggah tu tak wajib, sebaliknya sunat sahaja. Maka jika seseorang hendak memakai bekasnya, runggahlah waktu itu jua. Dan telah berjalan setengah daripada ashab kita, maknanya ulama ashab yang lain dalam mazhab Syafi'i, kepada bahawasanya wajib dengan segeranya runggahkan, dan jikalau tiada berkehendak memakainya sekalipun, telah menghikayatkan dia oleh Al-Mawardi daripada ashab kita dan mengambil hujah ia baginya dengan sebab mutlak suruh. Mana ulama ashab mazhab Syafi'i ni ada dua pandangan. Sebahagian kata tak wajib segera runggah air, bergantung kalau kita nak guna ataupun tidak. Kalau kita nak guna air tu, kalau kita nak guna bekas tu wajib runggah segera. Sebahagian kata kalau tak nak guna bekas tu tak runggah pun tak apa. Pandangan kedua dalam kalangan ulama mazhab ashab Syafi'i mengatakan tak boleh, nak guna bekas ke tak guna bekas ke wajib runggah segera. Pandangan kedua ni antara yang menukilkan pandangan ini iaitulah Al-Mawardi. Al-Mawardi ni sebenarnya sebahagian daripada ashab, sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i yang sampai yang digelar sebagai ashab, meninggal pada tahun 450 Hijriah. Al-Mawardi dia ada kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kalau kita baca kitab Bahrul Mazi ni, kalau dia sebut berkata di pengarang kitab Al-Hawi, yang dia maksudkan Mawardi. Kadang-kadang sebelum ni kita jumpa Al-Hawi dalam kitab Al-Hawi, kitab Al-Hawi yang dia maksudkan dia itulah Al-Hawi Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imamul Mawardi yang disebut ni, yang meninggal pada tahun 450 Hijriah, salah seorang ulama ashab, salah seorang yang digelar ashab di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi sebahagian mereka mengatakan wajib runggah walaupun kita tak nak guna bekas tersebut. Kerana apa? Kerana mutlak suruh. Nabi berkata runggahkan air tersebut, maknanya umum. Nak guna bekas ke tak nak guna bekas ke wajib runggah
kerana kemutlakan perintah dari Nabi untuk membuang air tersebut, dan ialah dikehendaki wajib atas yang mukhtar, maka pandangan yang dipilih adalah wajib merunggahkan segera air tersebut, dan ialah qaul kebanyakan fuqaha, itulah pandangan kebanyakan para ulama fiqh, dan hujah orang pertama dengan qiyas atas baki air yang najis, maka bahawasanya tiada wajib merunggah dengan tiada khilaf. Dan hujah orang pertama dengan qiyas atas baki air yang najis, maka bahawasanya tiada wajib merunggahnya dengan tiada khilaf. Apa maksud dia? Perenggan yang akhir ni saya pun tak tahu apa maksud dia. Dan hujah orang pertama, saya ingat yang kata tak wajib runggah segera, dengan qiyas atas baki air yang najis, maka bahawasanya tiada wajib merunggah dengan tiada khilaf. Wallahu a'lam. 342, masalah jilat anjing yang wajibkah dibasuh 7 kali? Jilat anjing wajibkah? Jilat anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Kata Nawawi, dan pada hadis dalam masalah 335 itulah dalil atas wajib basuh najis jilat anjing 7 kali. Dan inilah mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur ulama. Mazhab Malik berdasarkan salah satu pandangan. Dan telah berkata Abu Hanifah memadalah. Ni wajib 7, betul, wajib 7. Dia bukan isu najis. Isu najis dah selesai dah. Sekarang ni wajib ke basuh 7 kali? Pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Ahmad dan majoriti ulama kata wajib 7 kali. Sebab hadis sebut 7 kali. Dan telah berkata Abu Hanifah, dia cerita di sini. Dan telah berkata Abu Hanifah, iaitu mazhab Hanafi, memada membasuhnya dengan 3 kali. Wallahu a'lam. Hanafi kata boleh dengan 3 kali saja. Apa alasan Hanafi? Kerana ada riwayat dari Abu Hurairah. Riwayat perbuatan Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah pernah membasuh jilatan anjing sebanyak 3 kali tanpa 7 kali, bukan 7 kali. Bila sabit hadis itu di sisi Abu Hanifah, maka Abu Hanifah kata cukup dengan 3 kali. Akan tetapi jika diperhatikan, Mubarakfuri sebut dalam Tuhfatul Ahwadi, sebenarnya riwayat dari Abu Hurairah ni ada 2. Satu riwayat dari sudut perbuatan dia, yakni dia pernah bekas dia dijilat anjing, dikatakan dia membasuh bekas jilatan tu 3 kali saja. Manakala riwayat perkataan dia, riwayat dia habaq 7 kali. Lalu bertentangan. Seorang rawi, Abu Hurairah, perbuatan dia tak sama dengan perkataan dia. Macam mana? Jadi macam nak selesai? Lalu para ulama mengatakan al-ibrah, bawa main kaedah. Al-ibrah, para ulama kaji, teliti, bahaskan, diskusikan perkara ni, lalu mereka buat kesimpulan al-ibrah bima rawahu rawi laisa bima ra'ahu. Yang diambil kira adalah apa yang diriwayatkan oleh seseorang periwayat, bukan apa yang dibuatnya, apa yang dipandangan dia. Tak, yang diambil ialah apa yang diriwayatnya. Kenapa? Kerana ada banyak kemungkinan. Kalau betul katalah riwayat itu sabit dari Abu Hurairah, orang pernah tengok dia basuh 3 kali. Kalau sabit perkara tu, ada banyak kemungkinan. Pertama, barangkali dia lupa apa yang diriwayatkan, apa yang dia dengar daripada Nabi. Kerana dia sendiri telah meriwayatkan perkara tu. Dia sendiri telah bagi tahu Nabi bersabda suruh basuh 7 kali. Tiba-tiba ada ketika dia basuh 3 kali, kemungkinan dia lupa. Kemungkinan ada sesuatu yang menghalang dia dari dia basuh 7 kali. Kemungkinan juga salah tu bukan tentang Abu Hurairah. Salah tu pada orang yang melihat Abu Hurairah. Abu Hurairah basuh 7 kali dah, dia tengok 3 kali. Hak dia perasan tu 3 kali. Maknanya salah pada anak murid, bukan pada tok guru. Kemungkinan ini boleh berlaku terhadap riwayat yang kata 3 kali. Lalu para ulama katakan itu kaedah menyatakan al-ibrah bima rawahu rawi. Yang diambil pengajaran, yang diambil buat hukum adalah riwayat dari seseorang periwayat, bukan apa yang dia buat. Kerana itu majoriti tolak riwayat yang Abu Hurairah buat 3 kali itu. Majoriti ulama tolak. Abu Hanifah buatlah. Abu Hanifah ni
Abu Hanifah ni banyak kemungkinan sebab apa dia ambil ayat 3 tak ambil ayat 7. Kemungkinan lah perkara ni perlu kepada semakan yang lebih panjang lah. Tapi kemungkinan juga Abu Hanifah ni dia satu kecenderungan dia susah nak terima hadis. Mazhab Abu Hanifah ni. Sebab apa? Kerana banyak pemalsuan hadis di zaman dia. Abu Hanifah pula tak duduk di sumber asal hadis ni. Sumber asal hadis di Mekah Madinah. Kerana itu tempat Nabi dan sahabat Nabi berkumpul di situ asalnya. Dari situlah mereka keluar berdakwah. Abu Hanifah tak duduk di Madinah, Abu Hanifah duduk di Iraq. Jadi bila Rasulullah lama wafat, ilmu ni tersebar sebab berlaku pemalsuan hadis. Jadi ketika zaman Abu Hanifah tu banyak sangat ada hadis masuk, ada yang palsu apa semua, menyebabkan Abu Hanifah susah nak terima hadis. Dia letak syarat yang ketat. Itu antara faktor Abu Hanifah tolak riwayat ataupun tidak beramal dengan riwayat yang basuh 7 kali tu. Kemungkinan begitu. Untuk pastikan kena buat semakan lanjut lah. Panjang cerita lah yang tu. Kemungkinan tu ada. Maka wallahu ta'ala alam, majoriti ulama mengatakan wajib dengan 7 kali. Dengan bilangan 7 kali. 343 masalah. Basuh dengan air tanahkah dahulu? Basuh dengan air tanahkah dahulu? Kata Nawawi, tiadalah basuh dengan air tanah itu disyaratkan dahulu atau kemudian, bahkan kehendak syarak dengan salah satu daripada 7 kali basuh itu, satunya dengan air tanah, dengan dalil beberapa riwayat yang bersalah-salahan. Jadi berdasarkan nukilan di sini, Al-Imam Nawawi mengatakan tak menjadi syarat. Air tanah tu nak letak di awal ke, nak letak nombor 2 ke, nombor 3 ke, atau akhir sekali, tak menjadi syarat. Setengahnya, kenapa? Kerana riwayat tentang samak ni ada yang kata di awal, ada yang kata di akhir. Bersalahan riwayat, maka Imam Nawawi buat kesimpulan tak wajib, tak semestinya basuhan pertama. Setengahnya menyuruh basuh 7 kali sahaja dan tiada sebut air tanah. Sebahagian riwayat kata 7 kali tak sebut air tanah. Dan setengah riwayat 7 kali yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Sebahagian riwayat kata basuhan pertama bersama dengan tanah. Dan pada setengah riwayat akhir atau mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Sebahagian sebut dua-dua sekali, sama ada awal ataupun yang akhir, dengan air tanah. Dan pada satu riwayat 7 kali basuh yang ketujuhnya dengan tanah. Ada sebahagian riwayat kata 7 sekali dengan air tanah. Tu dia. Dan pada satu riwayat pula sebut 7 kali basuh dan gulingkan dia pada yang ke-8-nya dengan tanah. Sebahagian kata 7 kali dengan air, last kali dengan tanah. Bekas kena jilatan tu, gulingkan dia dengan tanah, campur dengan tanah. Yang last kali, maknanya yang ke-8. Maka dengan bersalah-salahan riwayat itulah menunjukkan atas bahawasanya qaid, betul ya, qaid. Dia tulis itu apa? Qaid. Bahawasanya qaid mula hingga akhir itu bukannya syarat. Menunjukkan dia tak menjadi syarat. Yang pertama atau yang terakhir. Hanya riwayat guling pada yang ke-8-nya dengan tanah itu, pada mazhab kita dan mazhab jumhur atau majoriti, bahawasanya kehendaknya ialah basuh 7 kali. Satu daripada 7 itu dengan tanah serta air, maka seolah-olahnya tanah itu menempati tempat sekali basuh, maka dinamakan dia yang ke-8 kerana ini. Wallahu a'lam. Maknanya yang kata 7, yang kata 8 tu sebenarnya nak habaq kata basuh dengan tanah tu berasingan, sebenarnya termasuk dalam 7. Wallahu a'lam. Itu andaian yang diandaikan oleh ulama mazhab Syafi'i dan nak memahami perintah ini. Sebab tu Imam Malik dia kata perintah tu ta'abbudi. Perintah ta'abbudi kerana masalah-masalah ni lah, masalah riwayat yang berbeza-beza. Persoalan-persoalan macam ni memang sukar untuk kita buat keputusan. Melainkan kita satu saja, apa dia? Melainkan apa dia? Satu saja. Taklid kepada salah satu ulama mazhab. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan saya tanya saya macam tu. Taklid kepada salah satu pandangan ulama ahli sunnah, maka kita di bawah bimbingan dan panduan para ulama. 344 masalah. Tubuh anjing najiskah? Kata Nawawi, dan ketahui olehmu bahawasanya tiada farak, tiada beza di sisi mazhab antara jilat anjing dan antara juzuk-juzuk anggotanya.
Majoriti ulama mengatakan sama. Jilat anjing itu najis, maka semua anggotanya adalah najis. Maka apabila mengenai air kencingnya atau tahinya atau darahnya atau peluhnya atau bulunya atau air liurnya atau satu anggota daripada beberapa anggotanya akan suatu yang suci pada waktu basah salah satunya, wajiblah basuhnya 7 kali satu daripadanya dengan tanah. Itu pandangan majoriti ulama. Kesemua anggota anjing itu adalah najis, termasuk bulu sekali. Tapi dengan syarat apa dia? Berlaku sentuhan tu sama ada dua-dua basah atau salah satu basah. Kalau sentuhan itu berlaku antara kering dengan kering, kaedah menyatakan al-jafu bil jafi tuhurun bila khilaf. Najis yang kering bersentuhan dengan benda yang kering yang tidak najis, tidak berlaku perpindahan najis, dia jadi suci benda yang suci tadi ni dengan tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jelas? Kita duduk kat sini, tiba ada anjing terikat, contoh. Kita pegang bulu dia kering, tangan kita kering, bulu dia kering. Kerana nak lepaskan dia tak ada gigit kita, tak ada apa. Kita pegang dia, kita tolak dia, kita buang dia pergi kan. Kena basuh tak tangan kita? Tak kena basuh, tak kena samak, kerana kering dengan kering suci tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ini ramai orang tak tahu ni. Ramai orang tak tahu. Bukan semua yang perlu disucikan. Boleh tak? Kat mana kita tadi? 344 baca dah kan? 345 masalah jilat anjing berapa kali, bagaimana membasuhnya? Jilat anjing beberapa kali. Jilat anjing beberapa kali. Satu bekas, mari anjing pertama jilat, mari anjing kedua jilat pula, mari anjing ketiga jilat pula. Macam mana? Zahir hadis menunjukkan, ni bahaya ni, geng-geng yang duk faham zahir-zahir ni. Pengajaran. Cuba tengok. Nabi kata idza walagha fihil kalbu, apabila menjilat seekor anjing pada bekas kamu, maka basuh 7 kali seekor anjing. Sekarang ni bukan main seekor, main 5 ekor kat bekas tu, makan sekali dalam bekas tu, minum sekali dalam bekas tu. Nak buat macam mana? Itu yang cuba dibincangkan oleh Tok Syekh kita ni. Kata Nawawi, dan jikalau menjilat 2 ekor anjing atau seekor anjing beberapa kali di dalam satu bekas, maka padanya ada 3 macam jalan membasuhnya bagi ashab kita. Ada 3 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Bermula yang sahih memadai bagi sekalian itu 7 kali. Maksudnya basuh sekali saja, 7 kali basuh saja cukup. Itu pandangan yang sahih. Dan wajah yang kedua, tengok wajah, dia guna sebut wajah. Wajah ni maksud apa? Wajah ni bukan maksud wajah kita. Dia kata dan wajah yang kedua wajib. Ni bukan pandangan Imam Syafi'i, bukan. Kalau dia sebut wajah, pandangan siapa? Pandangan salah seorang ataupun salah satu ulama mazhab Syafi'i, bukan pandangan Syafi'i. Kalau dia nak habaq kata pandangan Imam Syafi'i, dia tak kata ada wajah, dia kata fihi qaul wa fi qaulin, dalam satu pandangan. Itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi dia kata fihi wajhun, itu bukan pandangan imam, itu pandangan ulama mazhab Syafi'i yang telah sampai tinggi martabat ilmu mereka. Seperti siapa dia? Al-Mawardi antaranya. Itu dia guna istilah wajah. Dan wajah yang kedua, ini ada pandangan di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua yang mengatakan wajib bagi tiap-tiap jilat 7 kali. Tu dia. Kalau 5 ekor, 5 kali 7. Ambil 5 kali 5 25, 35, 7 kali 5, 35 kali kena cuci. Jenuh. 5 kali dengan air tanah. Tu dia. Dan wajah yang ketiganya memadai bagi beberapa kali jilat anjing yang seekor 7 kali. Macam mana? Dan wajah yang ketiganya memadai bagi beberapa kali jilat anjing yang seekor 7 kali. Maksudnya kalau seekor tu jilat 5 kali, seekor tu saja 35 kali kena basuh.
Kalau 5 kali, tak kira lah anjing pertama jilat berapa kali, dia kira 5 kali saja. 5 kali, 5 kali lah basuh. 5 kali 7 lah. Dan wajib bagi tiap-tiap ekor 7 kali. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, tetapi cuba tengok. Imam Nawawi kata apa? Bermula yang sahih. Ini satu perkara juga kita kena tahu. Supaya kita mengerti, menghargai khazanah ilmu dalam fiqh Islam. Kenapa Imam Nawawi kata yang sahih? Kenapa? Atas apa ukuran Imam Nawawi kata yang sahihnya basuh sekali saja? Atas apa ukuran? Apa penilaian? Ada penilaian atau tak ada penilaian? Mesti ada penilaian. Sebab tu kita khazanah ulama ni dari mazhab semua para ulama ni ikut dalil. Tidak ada seorang pun tak ikut dalil. Penilaian Al-Imam Nawawi sehingga dia kata dan yang sahihnya kerana atas dalil yang dia telah selidiki. Dan dia telah kaji, dia telah selidik, dia telah selami. Lalu keputusan yang dia ambil yang sahihnya, sahih kenapa? Berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang dia perolehi, maka dikata yang pandangan yang lebih benar adalah sekali sahaja. Jadi tak betul kalau orang kata ini pandangan mazhab yang ikut dalilnya apa? Tak betul. Bahkan kenyataan tu tak betul, yang kesalahan tu kesalahan yang teruk dan fahish, kesalahan yang keji, sehingga seperti mentohmah para ulama tak ikut dalil. Tak ada ulama yang tak ikut dalil. Kesemua para ulama mengikut dalil. Hati kena faham betul-betul. (346) masalah najis lain apa tu? Beserta, betul. Najis lain beserta najis anjing, bagaimana membasuhnya? Kata Nawawi, jikalau jatuh najis lain di dalam bekas yang dijilat anjing, di dalamnya padalah, betul. Padalah atas sekaliannya 7 kali basuh. Tak payah campurlah najis, kerana najis berat tu dah kita basuh najis berat, hilang sekali najis-najis yang mutawassitah. 347 masalah direndam lama ganti tanah basuh najis anjing. Betul betul saya baca. Direndam lama ganti tanah basuh najis anjing. Kata Nawawi, dan tiada menempati akan basuh yang ke-8, betul? Yang ke-8 dengan air semata-mata air akan ganti air tanah. Dan begitu juga tiada menempati oleh rendam bekas di dalam air yang banyak kadar lama 7 kali basuh akan tempat tanah atas qaul yang asah. Maknanya tak boleh. Dia mesti dengan tanah. Tak boleh kata kita rendam boh layak lah bagi tempoh lama. Tak boleh ganti tanah. Dia mesti dengan tanah berdasarkan qaul, pandangan yang asah. Pandangan yang asah, pandangan yang lebih sahih. Asah ni pun istilah mazhab juga. Pandangan yang asah. Dan kata qila, menempati ia. Dan kata qila ni maknanya ada pandangan bila disebut asah, dia ada muqabilul asah. Ini payah sikit. Pandangan asah ni ada muqabilul asah. Muqabilul asah ni pandangan yang berlawanan dengan asah. Asah, pandangan yang berlawanan dengan dia, pandangan yang sahih. Asah ni kuat. Asah dengan sahih, kedua-duanya ada dalil. Dan kuat. Cumanya pandangan yang lebih kuat dinamakan asah. Pandangan yang ada dalil tapi kurang kuat sikit dinamakan sahih. Dinamakan sahih. Tapi kalau dia sebut pandangan sahih, mana yang menyalahinya daif. Yang daif hujah tak kuat. Itu pengistilahan mazhab. Itu pengistilahan pandangan. Sebab apa? Kerana pengajian mazhab ni dia ambil teliti semua. Dia nak pastikan sesuatu pandangan untuk kita sandarkan kepada Imam Syafi'i, dia mesti pastikan betul ke Imam Syafi'i cakap macam ni, ataupun Imam Syafi'i dah tarik balik pandangan tu. Itu penting istilah-istilah tu. Sebab tu mereka bezakan istilah-istilah tu. Nah, mana pandangan qila, ada sebahagian riwayat yang berbeza dengan asah ni, kata boleh ganti tanah dengan rendam lama, dan dia kata apa tadi?
dan atau mencampurkan air banyak, menggunakan air pun boleh menggantikan tempat tanah. Dan lagi tiada menepati tempat tanah itu sabun dan asnan, dan seumpama keduanya atas qaul yang asah, dan jikalau tiada tanah sekalipun atas qaul yang asah, dan tiada hasil basuh dengan tanah najis atas qaul yang asah. Kita berhenti seketika untuk azan. Baik, pada masalah 347 tu, kita nak faham dulu apa perkataan Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia kata, dan begitu jua tiada menempati oleh rendam bekas di dalam air yang banyak kadar lama 7 kali basuh akan tempat tanah atas qaul yang asah. Maknanya berdasarkan pandangan yang asah dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ganti tanah, kita tak nak guna tanah, dengan cara kita merendam lama di dalam air bekas yang dijilat anjing itu, tak boleh membersihkan bekas tersebut, kerana dia tak boleh menggantikan kedudukan tanah berdasarkan pandangan yang asah. Dan kata qila ni saya tak pasti sama ada dia maksudkan sahih ataupun bukan sahih, kerana kadang-kadang qila ni merujuk kepada pandangan yang lemah. Wallahu a'lam. Itu tak pasti yang tu. Maknanya ada pandangan yang kata berbezalah, yang kata boleh dengan rendam lama pun boleh. Tapi sama ada pandangan itu sahih
ataupun dhaif, saya tak berani nak sebut jazam kat sini, ya. Dan lagi tiada menempati tempat tanah itu sabun. Maknanya kita tak boleh ganti, dia mesti dengan tanah. Kalau kita tak guna tanah, kita guna sabun, tak boleh menggantikan tempat tanah. Dan asnan ni berus, dia tulis itu terjemah di bulang karangan, dalam kurungan tak ada. Asnan ni berus lah, benda yang berberus. Dan seumpama keduanya, kan berus gigi tu Arab orang panggil asnan, berus, benda yang berberus. Dan seumpamanya keduanya atas qaul yang asah. Demikian juga pandangan yang asah dalam mazhab Syafi'i, tanah tak boleh ganti dengan sabun, tak boleh ganti walaupun sabun tu ditenyih dengan berus, tak boleh ganti tempat tanah. Dan jikalau tiada tanah sekalipun atas qaul yang asah, dan jikalau tiada tanah sekalipun atas qaul yang asah. Maksudnya tak ada tanah, sekadar dengan kita berus saja tak boleh juga menggantikan tempat tanah. Dan tiada hasil basuh, tak boleh basuh dengan tanah najis. Tanah tu bernajis atas qaul yang asah. Kita ambil tanah yang bernajis, basuh jilatan anjing, tak boleh. Dia mesti tanah yang tahir, mesti tanah yang suci. Itu pandangan yang asah di dalam mazhab Syafi'i. Sekarang ada orang buat tanah daripada sabun daripada tanah, kan? Selesai masalah, ambil sabun daripada tanah tu, selesai masalah. Masalah berikutnya, masalah membasuh jilat anjing di dalam laut, wallahu a'lam. Tuan-tuan ada soalan? Ya. Kata basuh 10 kali tu. Ya. Kalau jilatan guna tangan kita 10 kali tu maksudnya macam semayang juga. Sekali, 2 kali, 3 kali. Basuh yang sempurna, sekali basuh yang sempurna bahagian yang kena jilat, sekali. 2 kali sempurna, 2 kali. Kadar tanah tu dengan nak basuh tu macam mana kadar? Kadar tanah pada biasa fiqh ni biasanya dia cover bahagian yang kena najis. Biasanya macam itulah dalam fiqh. Dia tanah tu dia macam mana kita nak sebut? Kalau terendam tanah soalnya ayat ni. Nah, boleh. Sehingga air tu jadi air tanah, kita rendam dengan air tanah. Lepas tu basuh 7 kali, 6 kali, selesai. Termasuk dalam cara macam tu. Ya. Apa nama Muhammad Salih Allah tadi kan, kalau 7 kali, kamu 10 kali, kalau dia tu akal kan, kalau cari tanah dulu, kalau cari air dulu, baru tanah, dah potong tanah. Kena basuh lagi sekali kan? Betul lah. Kena macam tu lah. Sebab tu ramai, kita akan tengok ramai fuqaha kata yang terbaiknya letak tanah tu di awal. Kerana selepas tu nanti kalau 7 kali dengan air, yang ketujuh baru dengan tanah, nak kena cuci juga. Tapi kalau kita buat macam tu, tak perlu 7 kali lah. Basuh sekali, buangkan bekas anak tanah je lah. Selesai masalah. Boleh juga macam tu. Tapi ulama' ni, Syekh Idris Al-Marbawi, dia nyatakan lafaz-lafaz riwayat yang berbagai. Ada yang kata akhir, ada juga kata sedemikian. Lalu dari perbezaan lafaz riwayat itu, dia buat kesimpulan hukum menunjukkan tak wajib, bukan syarat di awal. Letak tanah di awal boleh, kedua boleh, ketiga boleh, ke akhir sekali pun boleh. Dari sudut boleh, bukan menjadi syarat mesti di awal. Wallahu a'lam. Non muslim. Kita nak kena sama ke tak? Kita sewa rumah, kita beli rumah, sebelum kita sewa, non muslim duduk. Dia pula bela anjing. Kita nak duduk dalam rumah tu, macam mana? Sekarang ni tanya persoalan pula, anjing tu duduk kat mana? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Ada najis ke tak ada? Maka perkara-perkara yang macam ni tak tahu, kita di luar pengetahuan kita, maka hukum asalnya dia suci, tak perlu sama, duduk, selesai. Kalau tidak, kita tak boleh buat apa kalau macam tu. Bukan setakat non-muslim, rumah siapa pun. Tuan-tuan masjid, tuan-tuan ambil masjid, mana tahu sebelum kita mari anjing lalu naik atas tu, kita punya koridor tu, boleh tak sembahyang kat koridor? Tak boleh. Sebelum sembahyang kena samak terlebih dahulu. Jenuh. Boleh tak berjalan kaki tanpa pakai kasut di atas tanah, di atas jalan tal? Sebelum kita jalan di atas tal tu, ada tak anjing bijak? Mau tak ada? Tempat anjing belakang.
Oh, jenuh tak boleh wajib memakai kasut kalau nak berjalan di atas tak. Oh, tak kira lagi tayar kereta kita apa bergolek atas pasir, atas tembok, kemudian ada hujan pula, habis najis anjing tu kena kat kita, masuk rumah, Allah habis kita habis rumah penuh dengan najis. Pasal kita kena ayat hujan di tepi jalan tu penuh, bukan setakat bekas pijakan anjing. Najis anjing ada di tepi jalan tu. Pasti ke tak pasti? Pasti ada. Kita kemarin kena hujan, masuk rumah, masuk bilik ayat, habis rumah habis kena najis anjing. Oh sudah. Akhirnya orang Islam bunuh diri. Bergerak sikit najis anjing, bergerak sikit najis ni, bergerak sikit tak boleh. Sebab tu asal selagi kita tak nampak ada najis, kita tak tahu di mana keberadaan najis, maka hukum dia asal bersih, suci, tak perlu buat apa-apa. Fiqh dia macam tu. Dia hukum atas apa yang zahir, apa yang nampak. Kalau tidak, tak boleh. Kalau andai-andai, sebab tu saya pernah bagi tahu saya rasa kepada tuan-tuan, kalau nak andai-andai ni, cuba tuan tengok masjid ni. Sebelum terbina masjid ni, pasiak buh kat mana? Atau buh dalam bilik aircon. Tak bagi anjing naik atas pasiak tu. Buh tepi tu dah tentu di atas di laman masjid aja. Sebelum orang bancuh simen buat masjid, tak ada anjing main berak kencing kat situ. Mesti ada anjing berak kencing kat situ. Ni buat masjid terus. Oh, sudah. Boleh. Kerana kita tak nampak benda tu, hukum berdasarkan apa yang zahir. Yang tersembunyi dimaafkan. Termasuk perkara-perkara yang dimaafkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Yang paling ya. Tanah. Memang banyak dakwaan yang kata macam tu. Wallahu a'lam. Kalau betul dakwaan tu, memang saya pun banyak dengar para ulama sebut dalam kuliah mereka sebut i'jaz, dia sebut i'jaz apa inilah perkara apa membuktikan syariat. Contohnya samak ni sebenarnya ada virus yang tak dimati melainkan dengan tanah. Kalau betul benda tu, termasuk perkara-perkara pembuktian moden yang menunjukkan betapa perkara itu datang dari wahyu, bukan hanya semata-mata akal manusia sahaja. Wallahu a'lam. Dia boleh menjadi penguat ya. Virus Covid boleh dengan tanah ke tak boleh? Kena buktikanlah. Apapun Covid bukan anjing. Virus Covid bukan virus yang ada pada anjing. Kita tak tahu virus anjing Covid ke bukan Covid. Buktikan terlebih dahulu. Kalau orang kata sama boleh mati dengan tanah, dengan tanah. Tapi setakat ni tak ada siapa macam orang buat dakwaan masalah Covid ni, kenapa tak guna habatus sauda dengan madu. Habaq lah. Banyak mana nak makan habatus sauda dengan madu tu. Hanya sekadar kenapa tak guna madu dengan habatus sauda. Habaq lah, banyak mana nak guna. Siapa yang membuktikan habatus sauda dengan madu tu telah berjaya membunuh Covid? Siapa buat habaq? Boleh sembang dalam masjid macam tu, boleh lah. Tapi buktikanlah. Ni keselamatan orang. Tak cukup dengan sekadar. Kalau apa pun mesti pembuktian. Maka perlu kepada kajian dan pembuktian yang jelas lah. Baru kita boleh buat dakwaan sesuatu perkara. Wallahu a'lam. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Kerana pada malam ni ada jamuan. Tuan rumah pun dah mula gelisah. Supaya nanti bagi peluang kepada semua tuan-tuan untuk boleh menjamu selera nanti insya-Allah. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi